Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 7 ingin membentangkan berkenaan akhlak dan sunnah Rasulullah SAW. Baiklah, untuk pengenalan, setiap orang yang beriman itu dituntut untuk mencontohi sifat-sifat yang terpuji. Ini kerana agama Islam amat menitik beratkan keindahan akhlak. Disebabkan itu, antara sebab Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada umat manusia adalah untuk menyempurnakan keindahan akhlak. Hal ini disebut berdasarkan sebuah hadis yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang membawa maksud, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad. Selain itu, umat Islam juga seharusnya berpegang teguh kepada as-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW agar hidup sentiasa diberkati dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini bertepatan dengan hadis yang membawa maksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah Nabi-Nya, iaitu sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Imam Malik. Seterusnya kita lihat pada konsep akhlak menurut Islam. Konsep akhlak menurut Islam dari segi bahasa, akhlak dari sudut bahasa berasal dari kalimah al-khuluq dengan dibariskan lam di hadapan atau sukunya, iaitu beragama atau tabiat atau perangainya. Dari segi istilah pula, akhlak ialah satu ibarat dari kelakuan diri yang tetap dan terkeluar daripadanya beberapa perbuatan dengan mudah serta senang tanpa memerlukan kepada pemikiran dan riwayat. Jika kelakuan itu terkeluar daripada perbuatan yang elok dari segi syarak dan logik akal dengan mudah, maka dinamakan kelakuan itu akhlak yang baik. Jika kelakuan itu terkeluar daripada perbuatan yang keji, dinamakan kelakuan itu akhlak yang buruk. Dengan ini jelas akhlak dari sudut bahasa ialah satu kelakuan yang baik yang menggambarkan seseorang itu beragama yang lahir dari watak dan tingkah laku yang baik. Semua ini sudah tentu hasil dari persepakatan di antara melakukan kebaikan dan menjauhi dari keburukan. Al-Ghazali ada menegaskan mengenai akhlak iaitu satu sifat yang tertanam dan sebati dalam jiwa seseorang, menghasilkan segala perbuatan dengan mudah iaitu spontan tanpa memerlukan pertimbangan fikiran iaitu teragak-agak. Sekiranya akhlak itu baik menurut pertimbangan Al-Quran dan As-Sunnah, maka baiklah ia. Sekiranya buruk mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, maka buruklah ia. Jenis akhlak Rasulullah SAW. Baiklah, kita lihat pada jenis akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah adalah seperti Al-Quran. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jelaslah di sini bahawa akhlak Nabi adalah seperti mana yang dikehendaki oleh Al-Quran. Maka di sini dinamakan orang yang beriman dan bertakwa kepada akhlak kepada Allah adalah orang yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai panduan hidupnya. Dan inilah yang dinamakan akhlak mahmudah, iaitu akhlak yang terpuji. Bagi sesiapa yang tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidupnya, maka inilah yang dinamakan sebagai akhlak mazmumah, iaitu akhlak yang tercela. Sesiapa yang tidak berpegang kepada syariat Islam atau tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, orang itu akan ada dalam kesesatan yang nyata. Kita lihat pada akhlak Rasulullah SAW yang pertama. Rasulullah SAW merupakan seorang yang pemurah. Baginda merupakan seorang yang amat pemurah. Setiap hari, baginda akan memastikan harta yang dimilikinya itu akan didermakan kepada fakir miskin. Rezeki yang diperolehi melalui pekerjaan yang dilakukan oleh baginda itu hanyalah sekadar untuk keperluannya sahaja, manakala selebihnya diberikan kepada mereka yang memerlukan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW manusia yang paling pemurah dan lebih pemurah lagi di bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Jibril menemuinya pada setiap malam di bulan Ramadan, lalu Jibril mengajarinya Al-Quran dan sungguh Rasulullah SAW ketika Jibril menemuinya, baginda sangat pemurah, melakukan kebajikan melebihi angin yang berhembus. Muttafaqun alaih. Seterusnya,
Baginda suka akan wangi-wangian. Baginda amat sederhana dalam aspek pemakaian. Warna putih adalah warna kegemaran baginda. Setiap kali memakai pakaian, baginda akan memulakannya dari arah kanan dan disertai doa. Manakala apabila melepaskan pakaian pula, dimulakan dengan sebelah kiri. Selain menjaga kebersihan dan kekemasan pemakaiannya, baginda turut menyukai wangi-wangian dan tubuh baginda sentiasa berbau harum. Hal ini membuatkan orang sekeliling menyenangi baginda. Anas bin Malik menyatakan, aku belum pernah menyentuh sutera yang lebih lembut dibandingkan telapak tangan Rasulullah, dan aku juga belum pernah mencium minyak wangi apapun yang lebih harum dibandingkan aroma Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Seterusnya, baginda juga merupakan seorang yang menjaga tutur kata. Ketika berbicara, baginda menggunakan ayat-ayat yang ringkas, padat, lengkap dan mudah difahami oleh orang-orang yang mendengarnya. Selain itu, baginda juga tidak akan bercakap melainkan yang penting dan terdapat keperluan. Baginda tidak akan meninggikan suara melainkan untuk menyatakan hal yang benar, dan apabila ia berkait hak-hak Allah SWT, apabila ada yang bertanyakan sesuatu padanya, baginda akan menjawab segala persoalan tersebut dengan jawapan dan nasihat yang mudah diterima serta tidak menyinggung hati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda adalah seorang yang panjang kedua lengannya, lentik alisnya, kedua matanya lebar dan antara kedua bahunya gagah dari depan dan belakang. Demi bapa dan ibuku, sungguh baginda tidak pernah berbuat keji dan tidak pernah pula berkata keji. Dan baginda juga tidak pernah mengeraskan suaranya di tempat umum. Hadis riwayat Ahmad. Seterusnya, baginda juga berkasih sayang sama manusia. Apabila 2 atau 3 hari Rasulullah SAW tidak melihat salah seorang sahabatnya atau tidak bertemu di mana-mana, baginda pasti akan bertanya dan mencari mereka. Baginda akan menziarahi ke rumah sahabat tersebut tanpa rasa sombong. Malah baginda bersolat, makan dan duduk bersama para sahabat. Hal ini kerana orang-orang mukmin itu seperti bangunan, sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Juga ibarat satu jasad seperti sabda baginda berikut. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kasih sayang dan kecenderungan jiwa seperti perumpamaan jasad atau tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya, iaitu tidak boleh tidur dan demam. Hadis riwayat Ahmad, Baihaqi dan Muslim. Baiklah, seterusnya kita lihat akhlak Rasulullah SAW dari sudut ibadah. Walaupun baginda seorang Rasul, kekasih Allah dan syurga itu pasti miliknya, namun baginda tidak mengabaikan perintah Allah SWT kepada setiap hambanya. Bahkan baginda memperbanyakkan solatnya sehingga bengkak kakinya melebihi umat yang lain. Selain itu, baginda turut berpuasa selang sehari dan sentiasa membasahkan lidahnya dengan zikir sama ada ketika dalam keadaan jaga atau tidur. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW apabila solat malam, baginda akan berdiri hingga kedua kakinya bengkak. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat seperti ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Maka Nabi SAW menjawab, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Silakan. Seterusnya ialah sunnah, bererti cara atau amalan, dan dengan itu sunnah Nabi bererti cara Nabi atau apa yang biasa dikenali sebagai kebiasaan Rasul. Secara bahasa, as-sunnah adalah at-tariq yang bererti perkaedahan, kebiasaan, perjalanan hidup atau perilaku baik yang terpuji maupun yang tercela. Kata sunnah bererti segala kelainannya disebut berulang-ulang dalam hadis yang erti asalnya ialah perjalanan hidup dan perilaku. Dalam istilah sunnah wal jamaah, menurut para ahli hadis, sunnah adalah segala sesuatu yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan perbuatan, ketetapan, peribadi, akhlak maupun perilaku sesudah dilantik menjadi rasul. Dalam hal ini, amalan sunnah menurut mereka adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW untuk memenuhi kehendak Allah di dalam Al-Quran. As-sunnah wa makanatahu fit tashril Islam.
Sunnah ini disampaikan melalui persetujuan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Konsep as-sunnah menurut Islam dari segi bahasa ialah jalan atau kehidupan sama ada bersifat terpuji atau sebaliknya. Dan menurut istilah, as-sunnah terbahagi kepada dua, antaranya definisi ahli hadis dan ahli usuliyin. Dari sisi ahli hadis, sunnah adalah setiap yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW daripada perbuatan, perkataan, takrir, sifat khuluqiyah, sifat khalqiyah dalam kehidupan baginda SAW sama ada sebelum perutusan baginda SAW menjadi rasul. Dari sisi ahli usul, sunnah adalah setiap yang diambil dari Nabi Muhammad SAW selain daripada Al-Quran melalui perkataan, perbuatan dan takrir baginda SAW. Ciri-ciri atau sifat as-sunnah. Yang pertama ialah muyasar, iaitu kesederhanaan atau memudahkan. Antara keistimewaan metod ini ialah ingin memudahkan setiap pengikutnya. Tambahan, tidak terdapat dalam sunnah perkara-perkara yang dapat dilihat membebankan kepada pengikutnya jika difahami dengan pemahaman yang sebenar. Oleh itu, para ulama menegaskan dalam kita berinteraksi dengan hadis Nabi SAW adalah apabila terdapat hadis yang dapat dilihat bertentangan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat di atas, maka ia menunjukkan bahawa itu bukan sunnah yang sebenar. Seterusnya ialah syumuli, iaitu komprehensif. Hadis atau sunnah itu meliputi semua aspek kehidupan manusia, bermula dari kelahiran sehingga kematian, bahkan sejak proses janin sehinggalah selepas daripada kematian. Metod ini juga bertujuan agar kehidupan manusia itu berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak dan diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya ialah mutawazin, iaitu keseimbangan. Sunnah ini menitik beratkan keseimbangan diri manusia, iaitu menyeimbangkan antara roh dan jasmani, akal dan hati, dunia dan akhirat, contoh dan realiti, teori dan praktikal, gaib dan nyata, kebebasan dan tanggungjawab, individu dan berkumpulan, serta ittiba iaitu ikutan dan ibtida iaitu rekaan. Seterusnya ialah waqi'i iaitu realiti. Sunnah Nabi Muhammad SAW tidak berinteraksi dengan manusia sebagaimana manusia itu adalah seperti malaikat. Bahkan sunnah Nabi SAW bersifat meraihkan segala yang berkait dengan manusia seperti keperluan dan keinginan mereka. Di samping itu, sunnah Nabi SAW meraihkan sifat manusia yang lemah dan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada diri manusia itu. Terima kasih kepada Aisyah. Seterusnya kita akan pergi kepada ciri-ciri sunnah Rasulullah. Ciri-ciri sunnah Rasulullah SAW adalah tindakan, perkataan dan perbuatan yang dilakukan baginda yang patut dicontohi umatnya. Dari segi penampilan, Rasulullah menyimpan janggut, memedekkan misai dan menjaga kebersihan diri. Pakaian pula, Rasulullah mengenakan pakaian sederhana dan bersih. Makan dan minum, Rasulullah makan dalam kuantiti yang sikit, mulai dengan mengakhiri makan dengan menyebut nama Allah iaitu Bismillah dan bersyukur Alhamdulillah setelah selesai. Bercakap pula, Rasulullah SAW bercakap dengan lemah lembut dan tidak bercakap kasar. Sikap terhadap orang lain pula, Rasulullah SAW menunjukkan kasih sayang, kebaikan dan hormat kepada orang lain. Sikap terhadap keluarga pula, Rasulullah SAW memelihara hubungan baik dengan keluarga, mencintai dan menyokong mereka. Rasulullah SAW juga melaksanakan solat 5 waktu. Seterusnya, penghayatan sunnah Rasulullah SAW. Dari segi berdakwah, Rasulullah telah berdakwah selama 23 tahun, iaitu di Mekah selama 13 tahun dan Madinah selama 10 tahun, iaitu melalui beberapa peringkat seperti dakwah secara rahsia dan terus terang kepada umat. Dakwah secara rahsia, Nabi Muhammad telah menyeru dalam kalangan keluarga terdekat dan sahabat-sahabat yang rapat. Dakwah ini dilakukan sebagai usaha berjaga-jaga dan berwaspada serta masih memilih teknik yang sesuai agar orang kafir Quraisy tidak memberi tindak balas yang agresif terhadap usaha dakwah yang baru.
yang digunakan adalah dengan mengadakan hubungan peribadi dengan individu tertentu dan mengadakan jamuan makan untuk memulakan seruan dakwah dan memberi penerangan tentang ajaran Islam. Kebanyakan yang menerima seruan Islam adalah daripada golongan hamba dan orang miskin. Rasulullah SAW telah menjadikan rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai pusat dakwah dan pengajaran Islam secara sulit. Hasil dakwah selama 3 tahun itu telah mengislamkan beberapa orang, iaitu Khadijah binti Khalid, Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, Ali bin Abi Talib dan Bilal bin Rabah. Seterusnya, dakwah secara terus terang kepada umum. Dakwah secara terus terangan bermula apabila Nabi Muhammad SAW menyeru beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas Bukit Safa dan mendapat tentangan daripada Abu Lahab. Dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ditentang oleh kaum musyrikin Quraisy kerana ajaran Islam bertentangan dengan adat dan amalan tradisi mereka. Dakwah secara terang-terangan yang dijalankan oleh Rasulullah SAW melalui beberapa peringkat, iaitu terang-terangan tanpa kekerasan sehingga hijrah, terang-terangan menggunakan senjata untuk mempertahankan diri sehingga pembukaan Mekah, terang-terangan dan mengangkat senjata terhadap yang cuba menghalang usaha dakwah. Seterusnya, penghayatan sunnah Rasulullah SAW melalui kehidupan peribadi. Bapa Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib, telah berkahwin dengan ibunya Siti Aminah binti Wahab. Keduanya berketurunan Qusay bin Kilab dan keturunan Ismail yang merupakan keturunan orang yang paling mulia dan paling bangsawan. Nabi Muhammad dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ibu Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa penat atau sakit semasa mengandungkan baginda dan pernah bermimpi melihat beliau melahirkan seorang anak lelaki dengan cahaya yang memenuhi bumi. Seterusnya, kematangan baginda sejak kecil sudah dilihat oleh Halimatus Sa'diyah yang merupakan ibu susuan baginda. Baginda dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib dan pakciknya Abi Talib yang banyak mendidik membentuk kepribadian baginda SAW. Nabi Muhammad SAW terpelihara daripada menyembah berhala, daripada angkara orang-orang Yahudi dan daripada kebiasaan yang boleh mencacatkan kepribadian baginda. Baginda tidak pernah berebut makanan dan tidak pernah mencerca jika makanan yang dihidangkan kurang enak. Seterusnya, kehidupan berkeluarga Nabi Muhammad sebagai seorang suami. Perkahwinan pertama Nabi Muhammad SAW ialah dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, sangat memberi makna dalam kehidupan baginda. Perkahwinan ini telah mempersiapkan baginda SAW seorang teman hidup yang sangat membantu baginda dalam pelbagai keadaan semasa kesempitan, kesusahan dan kesedihan. Isteri baginda SAW adalah wanita yang mempunyai nilai moral dan spiritual yang menepati seorang isteri yang sempurna. Nabi Muhammad SAW sebagai seorang bapa. Nabi Muhammad SAW dikurniakan 2 orang putera dan 4 orang puteri hasil perkahwinan dengan Sayyidatina Khadijah, iaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Kulsum dan Fatimah. Rasulullah SAW mempamerkan perasaan kasih sayang dan sikap mengambil berat terhadap kanak-kanak walaupun telah dilantik menjadi Rasul dan pemimpin semenanjung Arab. Nabi Muhammad SAW menzahirkan kasih sayang terhadap anak-anak baginda dengan selalu mencium mereka dan menyuruh kaum melakukan sedemikian. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW sebagai seorang mertua dan menantu. Nabi Muhammad SAW merupakan mertua kepada Sayyidina Uthman bin Affan yang berkahwin dengan puteri baginda iaitu Ruqayyah dan Kulsum. Baginda juga merupakan bapa mertua kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib yang berkahwin dengan puteri baginda Fatimah. Baginda juga menantu kepada 2 orang sahabat bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar Al-Khattab dan mengahwini Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Hafsah. Dari sudut bernegara pula, Nabi Muhammad SAW merupakan seorang ketua yang berjaya menggalas tanggungjawab menyertai umat Islam. Baginda SAW menjalankan tanggungjawab dalam melaksanakan amanah, menegakkan kebenaran Islam, memelihara keramat al-insan, memakmurkan bumi Allah SWT dan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Kesimpulannya, sirah
dapat membantu umat Islam memahami dan mengecapi isi kandungan Al-Quran kerana kebanyakan ayat Al-Quran diterjemahkan dalam peristiwa hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul terakhir yang melengkapi ajaran Rasul terdahulu, membawa berita gembira ke seluruh alam serta contoh ikutan umat sejagat. Kecintaan kepada Rasulullah SAW dibuktikan dengan mengamalkan ajaran dan sunnah dan menyukai setiap perkara yang disukai oleh baginda SAW serta mencintai orang-orang yang dicintai baginda. Kewibawaan dan ketokohan Nabi Muhammad SAW terselah melalui kepribadian dan kepimpinan sebagai qudwah yang menjadi contoh ikutan sepanjang zaman. Terima kasih Tasha di atas pembentangan sebentar tadi. Baiklah, setakat itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.